Assalamualaikum, salam sejahtera dan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang sudi hadir untuk menonton forum kita pada hari ini. Dalam kehidupan masyarakat, penjagaan kesihatan sering dipersoalkan. Ada yang bagi mereka penjagaan kesihatan ini penting dan ada juga yang berpendapat bahawa penjagaan kesihatan itu tidak penting dan seolah-olah mereka mengambil ringan tentang penjagaan kesihatan. Jadi, topik yang bakal kita bincangkan pada hari ini ialah tentang kepentingan menjaga kesihatan. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan pada hari ini, terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan barisan panel jemputan kita pada kali ini. Yang pertama, panel 1, iaitu Clivia Genius, seterusnya panel yang kedua, Molly Chong, dan panel ketiga, Megat Rahimi. Panel yang keempat, Muhammad Alif Rahimi dan akhir sekali panel nombor 5 iaitu Nurin Iliana. Bercakap tentang penjagaan kesihatan, mungkin ada yang di luar sana tidak tahu tentang maksud sebenar penjagaan kesihatan. Jadi, Clivia Genius, boleh tak anda jelaskan serba sedikit tentang maksud ataupun definisi sebenar penjagaan kesihatan itu? Silakan. Terima kasih pengacara majlis. Yang saya hormati barisan panel-panel sekalian, tidak lupa juga kepada para hadirin yang bertungkus lumus untuk hadir pada hari ini. Oke, saya akan memberikan pandangan saya berkaitan definisi kesehatan ini. Mohon semua ambil perhatian ya. Kesehatan adalah kesejahteraan seluruh fisikal, emosi, dan sosial, tidak hanya ketiadaan penyakit atau infirmity, lemah secara fisikal dan mental, menurut WHO 1940. Seterusnya, menurut Dubas 1968, kesehatan didefinisikan sebagai kuantiti hidup melibatkan emosi, sosial, mental, spiritual, kecerdasan, biologi bagi pihak individu dengan berpandukan persekitaran. Selain daripada itu, hadirin sekalian, setiap manusia haruslah mengerti dan memahami bahwa kesehatan juga merupakan keadaan kehidupan yang sejahtera berdasarkan seseorang individu melaksanakan aktiviti harian mereka. Sebaliknya, kesejahteraan pula merupakan proses aktif seseorang apabila menyadari tahap pribadi dan membuat pilihan. Kesehatan ini amat penting dalam menjamin keceriaan hidup senantiasa setiap individu. Kesehatan merujuk satu keadaan tubuh, badan yang tidak mengalami sebarang masalah seperti adanya penyakit kencing manis, dan mudah diserang penyakit berjangkit yang lain. Terdapat pelbagai langkah yang boleh diamalkan oleh seseorang untuk memiliki tahap kesehatan yang baik. Kesehatan amat penting dalam menjalani kehidupan seharian. Jika tubuh kita tidak mempunyai tahap kesehatan yang baik, niscaya segala kegiatan aktiviti yang tidak akan kita dapat laksanakan dengan sempurna. Oleh itu, bagi menjamin kesejahteraan dalam kesehatan, kita tidak perlulah mengejar kekayaan dan mengabaikan aktiviti yang berfaedah seperti bersukan dalam kegiatan harian. Kita sepatutnya rajin beriadah. Yang terakhir, gaya hidup yang sehat merupakan kunci utama kepada kesejahteraan insan. Insan yang pastinya sehat dapat memainkan peranan aktif terhadap pembangunan agama, bangsa, dan juga negara. Berlandaskan keadaan sosial dan masyarakat, definisi ini menegaskan bahwa kesehatan ditunjangi oleh faktor fisikal dan mental sosial yang sehat, berfungsi cergas serta tidak diancam oleh sebarang penyakit yang boleh memudaratkan setiap insan. Itu saja daripada saya serahkan pada pengacara majlis. Sekian dan terima kasih. Okey, terima kasih atas penjelasan anda, Clivia. Okey, sekarang
mungkin terdapat banyak cara penjagaan kesihatan yang diamalkan oleh sesuatu individu itu sendiri. Jadi, Molly Chong, boleh tak anda berikan serba sedikit tentang kaedah-kaedah untuk menjaga kesihatan? Silakan, Molly Chong. Oke, terima kasih kepada pengacara majelis. Oke, isu kesehatan telah menjadi tunjang utama dalam gaya hidup individu. Namun, akibat alfa, tahap kesehatan boleh jatuh di tangan kita sendiri jika amalan rutin seharian kita tidak menurut cara yang betul. Di sini saya ada 5 perkara yang boleh membantu meningkatkan tahap kesehatan Anda tidak kira usia. Yang pertama, jangan menerima toksik ke dalam badan. Oke, jangan menerima toksik dalam badan seperti rokok, alkohol, dan dada. Walaupun bagi setengah orang yang perokok atau peminum, bagi mereka bahan ini membawa keseronokan dan ketenangan. Namun, terdapat kesan daripada pengambilan bahan ini boleh memudaratkan kesehatan mereka. Seperti contohnya alkohol. Alkohol dia mengandungi etanol yang merupakan sebatian tergolong dalam kumpulan dada yang boleh menindas fungsi saraf pusat. Oke. Kesan buruk bagi alkohol bergantung kepada jumlah alkohol yang berada dalam peredaran darah seseorang. Bagi peminum yang mengambil alkohol dengan jumlah yang berlebihan, dia akan mabuk. Dan apabila seseorang itu mabuk, seseorang itu akan kehilangan koordinasi badan, gerak tubuh, dan gangguan-gangguan kepada pertimbangan dan kewarasan pikiran. Selain itu, boleh mengakibatkan kemalangan, bergaduh, dan juga memory blackout. Kesan lain seperti hangover, yaitu sakit kepala, loyo, muntah-muntah, gangguan pergerakan usus, dan menggeletar. Alkohol juga boleh menyebabkan sirosis hati dan kegagalan fungsi kegagalan jantung, gastrik, ulcer, dan radang pankreas, serta kanker saluran orofaring, yaitu mulut dengan tekak. Langkah yang kedua ialah kita harus mengambil tidur yang cukup. Tidur yang cukup boleh membantu karena tidur mungkin kita kelihatan seperti melakukan satu aktiviti aktiviti di mana tubuh badan kita berehat, tetapi sebenarnya ia melakukan hal-hal yang penting ketika tubuh kita melakukan perkara yang penting untuk memulihkan tubuh badan kita. Seperti penumbuhan dan pemulihan tisu, memori konsentrasi, kesehatan tulang, dan juga jantung kita akan menjadi lebih sehat. Seterusnya ialah langkah yang ketiga ialah kerap melakukan pergerakan, yaitu aktiviti fisikal secara berkala yang boleh membuat Anda mendapat tidur yang berkualitas serta lebih cepat tidur. Tetapi kita jangan bersenam 30 menit sebelum kita tidur karena suhu badan kita pada siang hari telah meningkat rendah. Jadi masa siang hari dia akan meningkat, malam dia akan turun, suhu badan akan kembali turun. Jadi jika kita melakukan aktivitas pergerakan fisikal seperti bersenam dengan lasak, suhu tubuh badan akan meningkat. Untuk mengembalikan suhu badan kepada tahap yang normal, ia mengambil 5 hingga 6 jam. Seterusnya langkah yang keempat ialah elak stres yang melampau. Bila kita stres, kita boleh menyebabkan kehilangan atau kekurangan nutrisi badan seperti vitamin C, B kompleks, magnesium, dan kalsium. Jadi, semasa stres kita akan mudah mengalami gangguan emosi yang teruk
sehingga kita akan makan dan walaupun kita tidak berasa lapar. Dan makanan yang selalu kita akan ambil ialah makanan yang tidak bernutrisi dan tidak seimbang seperti fast food. Jadi terdapat kajian dan mempunyai satu kaedah untuk kita mengawal stres, yaitu kaedah 1B, yaitu bertenang, bernafas dengan dalam dan tenang, beribadat, bercakap dengan seseorang, berurut ataupun berehat, mendengar musik, kita juga boleh beriadah, dan sentiasa berpikir positif. Yang terakhir ialah elak pengambilan makanan yang diproses seperti sausage, daging-daging yang hamburger dengan mie segera karena kandungan dalam makanan itu akan memudaratkan kesehatan dalam tubuh badan. Sekian, terima kasih. Okey, itu dia kaedah penjagaan kesihatan daripada Molly Chong. Sekarang kita akan teruskan pula pada Megat Najmi. Jadi, Megat Najmi, mungkin anda ada cara-cara penjagaan kesihatan yang mungkin anda sendiri amalkan. Boleh share dengan kami? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis yang begitu manis dengan senyuman dan hadirin-hadirat yang dirahmati sekalian. Okey, pertama sekali saya amat menyokong dan setuju pada pendapat panel kedua iaitu Molly Chong mengenai isinya yang tidur dapat menjaga kesihatan kita. Kerana apabila kita tidur dalam keadaan mencukupi pukul 11 ataupun bangun sampai pukul 5 kita bangun, badan kita otomatik akan cergas dan otak kita akan jadi cerdas. Baiklah, seterusnya saya sambungkan langkah-langkah pada Molly Chong. Saya terdapat 4 isi yang saya akan huraikan hadirin sekalian. Harap hadirin-hadirat dapat memberi pasang telinga, harap mendengar apa yang saya cakap ini. Kerana apabila saya bercakap, saya mahu hadirin-hadirat mendengar. Baiklah. Salah satu langkah yang perlu kita beri perhatian untuk menjaga kesihatan adalah dengan menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal. Keadaan di dalam dan di luar rumah hendaklah bersih daripada sampah sarap dan tempat-tempat air bertakung. Maafkan saya, suara saya tak ada sikit. Perkara ini akan dapat menghapuskan tempat pembibitan ejen-ejen penyakit seperti lalat, nyamuk dan lain-lain. Oleh kita perlulah melihat seruan kempen dilancarkan oleh kerajaan iaitu kempen jumpa sampah dan buang. Apabila kita jumpa satu sampah di luar ataupun di dalam rumah ke, kita ambil dan kita buang. Baiklah. Dan seperti kempen memerangi lilati. Lilati itu ejen-ejen seperti lipas, tikus dan lalat. Oleh itu, sampah perlu dibakar dan dikambus atau dibuang di tempat khas. Pasu-pasu bunga dan longkang perlu diperiksa agar tidak ada ejen-ejen yang membiak seperti nyamuk. Kadang-kadang kita tak perasan hadirin sekalian. Kadang-kadang pasu-pasu kita penuh dengan air yang bertakung. Kadang-kadang itulah salah satu penyebab dan punca menyebabkan kita terkena denggi ataupun kita adalah kluster pembawa denggi. Okey. Dengan demikian, penyakit-penyakit bawaan vektor seperti taun, malaria dan denggi dapat dielakkan. Tegasnya, menjaga kebersihan persekitaran merupakan langkah asas untuk kita semua ke arah mencapai tahap kesihatan yang optimum untuk jadi kita lebih cerdas dan lagi sihat. Baiklah. Isi yang kedua hadirin adik sekalian, harap hadirin sekalian masih berada di sini. Tolong jangan mengelamun ya hadirin sekalian. Selain itu, pemeriksaan kesihatan amat wajar dilakukan untuk memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan baik. Mengikut saranan pakar perubatan, seseorang perlu melakukan pemeriksaan. Minta maaf. Lakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 2 kali setahun atau 6 bulan sekali. Maafkan sebab saya ada sedikit tekak sikit.
2 kali setahun. Itulah. Bila peti tekanan darah, paras gula dalam darah. Tahap kedua sedang lain lagi. Tujuan, inilah saya nak katakan hadirin sekalian. Tujuan inilah saya nak menekankan kepada hadirin sekalian. Tujuan pemeriksaan dibuat untuk memastikan tahap kesihatan kita dalam keadaan sihat dan optimum supaya kita dapat mengesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit darah, kencing manis dan sebagainya. Itu kita patutlah cek lebih awal sebab mencegah daripada mengubati. Betul tak hadirin sekalian? Baiklah. Bagi pesakit yang telah diserang penyakit ini, keadaannya akan boleh dikawal sebelum menjadi serius seperti bahasa cegah sebelum parah. Pendek kata hadirin sekalian, pendek kata, kesihatan seseorang akan berada dalam keadaan baik jika kita secara berdisiplin menjalani pemeriksaan kesihatan diri ini hospital secara berperingkat dan berjadual. Baiklah hadirin sekalian, isi saya yang ketiga, mengamalkan pemakanan seimbang. Mengamalkan pemakanan seimbang tidak kurang pentingnya sebagai langkah menjaga kesihatan kita kerana amalan pemakanan berkait rapat dengan kesihatan seseorang. Hal ini bertepatan dengan peribahasa Inggeris tentang amalan pemakanan iaitu what you are is what you eat. Apa yang jadi kita berdasarkan apa yang kita makan. Bukan kita makan Maggi, hadiah sekali jadi Maggi. Tak, maksud saya kalau kita makan yang buruk-buruk, nanti 10 tahun nanti akan datang atau 5 tahun akan datang penyakit-penyakit seperti darah tinggi itulah akan terikut-ikut. Penyakit itulah akan menjadikan berdasarkan makanan yang hadirin sekalian makan. Baiklah. Harap hadirin sekalian faham apa yang saya kata. Boleh dikatakan seseorang yang mengamalkan pemakanan yang seimbang akan memperoleh kesihatan yang baik. Mengamalkan pemakanan seimbang bermakna seseorang mengambil makanan yang berkhasiat dan berzat sesuai. Dan kita digalakkan makan buah-buahan, daging, susu supaya ianya mendatangkan benda yang faedah seperti vitamin, karbohidrat dan semua dengan yang benda-benda yang berfaedah yang mendatangkan khasiat kepada kita. Baiklah tuan-tuan, inilah isi saya yang terakhir. Dalam era pasca merdeka ini, ramai rakyat Malaysia yang lebih berat badan. Mesti hadirin sekalian ingin tahu apa isi saya. Iaitu isi saya ialah aktiviti beriadah. Baiklah, hakikatnya Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai peratusan obes yang tertinggi di Asia Tenggara. Ditambah pula dengan gaya hidup rakyat Malaysia yang tidak begitu baik, tidak begitu sihat. Ini seperti makan makanan segera pada setiap masa, terutamanya pada waktu tengah malam. Kita tengok, kita banyak buat research. Kadang-kadang kakak-kakak kita, adik-adik kita suka makan lewat malam. Ini sebenarnya tidak elok tuan-tuan dan puan-puan. Tidak mustahil rakyat Malaysia ini semua berisiko tinggi untuk mendapatkan penyakit kronik. Oleh itu, kerajaan tidak menyarankan agar rakyat melakukan aktiviti riadah. Oleh itu, kerajaan telah menyarankan agar rakyat melakukan aktiviti riadah bersama-sama keluarga mereka. Terdapat banyak kelebihan daripada kekurangan melakukan aktiviti ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kepentingan perdana aktiviti riadah adalah dapat menyihatkan badan dan mengurangkan risiko mendapat penyakit. Bukan sahaja dapat dua tadi yang saya sebut tadi, malah dapat mengeratkan silaturahim antara keluarga-keluarga kita. Baiklah, aktiviti riadah akan menggerakkan semua bahagian tubuh badan kita. Apabila semua tubuh badan kita dapat digerakkan, automatik badan kita dapat bekerja dan tidak lesu. Dan aktiviti itu dapat menyihatkan tubuh badan kita. Apabila digerakkan, lemak dalam badan kita akan terbakar. Itulah seperti ada kakak-kakak yang gemuk-gemuk ke adik-adik sekalian ataupun ada saudara kita yang obes, paksa dia jogging. InsyaAllah dengan jogging itu dapat membakar tidak lebih atau bakar lemaknya. Baiklah. Dengan itu, risiko kita mendapat penyakit kronik disebabkan lebih berat badan ini dapat dikurangkan. Selain itu, sisa-sisa toksik dalam badan kita dapat disingkirkan melalui peluh yang dikeluarkan apabila beriadah. Kita akan berasa lebih cergas apabila sisa toksik ini dikeluarkan. Oleh itu, tuan-tuan, hadirin sekalian, saya mohon, aktiviti riadah amatlah penting dan untuk menjaga kesihatan kita. Sekian, terima kasih. Harap itu sedikit sebanyak membantu kalian. Hadirin sekalian, terima kasih. Okey, itu dia. Sungguh bermanfaat kaedah-kaedah penjagaan kesihatan yang telah para panel kita kongsikan tadi. Saya harap nasihat yang telah diberi tadi dapat kita semua amalkan sama-sama
Bercakap tentang penjagaan kesihatan, kita juga ingin tahu apakah kebaikan yang kita bakal perolehi dengan menjaga kesihatan. Sebab bila kita sebut tentang penjagaan kesihatan, semua masyarakat merasakan ianya sesuatu yang bagus. Jadi, Alif Rahimi, boleh anda jelaskan serba sedikit tentang kebaikan yang boleh kita perolehi daripada menjaga kesihatan ini? Silakan Alif Rahimi. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Seterusnya saya akan memberikan kesan positif terhadap penjagaan kesihatan kita seharian kita. Okey, poin yang pertama untuk kesan positifnya ialah emosi kita stabil. Setiap orang dapat mengawal masalah, di sekeliling mereka seperti keluarga, berkawan dan belajar. Okey, emosi kita akan jadi stabil lah bila dah keadaan sekeliling kita baik. Okey, itu. Poin yang kedua untuk ialah minda cerdas. Apabila seseorang mempunyai minda yang cerdas, mereka akan mudah menerima pembelajaran harian dan meningkatkan keseimbangan IQ mereka. Kemudian poin yang seterusnya ialah badan akan jadi cergas apabila kita mengamalkan penjagaan kesihatan. Isi dia ialah setiap orang yang cergas dan sihat tubuh badan oleh kerana aktif bersukan dan pemakanan seimbang akan dapat memudahkan proses pembesaran dan menjauhkan mereka dari pelbagai penyakit. Okey, seterusnya ialah poin yang keempat yang saya boleh berikan ialah dapat mengelak daripada mudah dapat penyakit. Okey, dalam hal ini kita dapat memastikan tubuh badan sentiasa sihat dan dapat mengelakkan daripada mudah dapat penyakit. Maka setiap ibu bapa haruslah memastikan mereka mendapatkan pemakanan yang seimbang agar tidak mudah jatuh sakit. Dan yang terakhir sekali ialah pembesaran fizikal yang sempurna. Di sini pembesaran fizikal sempurna dipengaruhi oleh pemakanan mereka yang sejak kecil lagi. Sebagai contoh, apabila ibu bapa mereka memberikan pemakanan yang cukup nutrisi dan vitamin, pembesaran fizikal mereka turut akan menjadi sempurna. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih pengacara majlis. Okey, terima kasih Alif Rahimi. Jadi, bila kita bercakap tentang kebaikan, pasti ada keburukan. Yalah, tiada yang sempurna dalam kehidupan ni kan. Jadi, bagi untuk kita mengelakkan keburukan yang terjadi dalam penjagaan kesihatan, mungkin kita boleh cari tahu tentang keburukan yang mungkin akan terjadi jika kita menjaga kesihatan. Jadi sekarang saya ingin teruskan kepada panel kelima iaitu Nurin Elena. Boleh anda terangkan serba sedikit tentang keburukan menjaga kesihatan? Silakan Nurin Elena. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, panel-panel sekalian dan hadirat penonton-penonton sekalian. Seperti yang kita tahu, banyak kebaikan jika kita menjaga kesihatan. Tapi adakah akibat jika kita tak menjaga kesihatan? Yalah, ramai manusia dalam dunia ni mungkin pada zaman sekarang ni malas untuk menjaga kesihatan. Mereka anggap kesihatan mereka akan sihat je sepanjang masa. Jadi saya akan menerangkan beberapa akibat tidak menjaga kesihatan. Masyarakat negara kita sering terdedah dengan pelbagai masalah kesihatan yang kronik dan akhirnya mengundang kepada kematian. Ialah yang seperti kita tahu pada zaman sekarang kematian semakin meningkat sejak akhir zaman COVID-19 ni, terdapat banyak kematian. Ia adalah kesan selain daripada kesan COVID, kesekitaran adalah kesan amalan gaya hidup yang tidak sihat dan ketidakseimbangan kesihatan rohani dan jasmani dalam kitaran hidup seharian. Kita walaupun badan kita bukan hanya jasmani saja sihat, rohani juga sihat, mentaliti semua perlu sihat seperti yang mana panel-panel beri langkah-langkah tadi untuk menjaga kesihatan.
Jadi terdapat beberapa kesan jika tidak menjaga kesihatan tubuh badan. Antaranya yang pertama, jika kita tidak mengamalkan gaya hidup sihat, ia akan mengundang jenis penyakit yang berbahaya seperti demam, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan banyak lagi. Pada zaman COVID ni kita tahu kematian yang tinggi tu semuanya datang daripada orang-orang yang umur 60 tahun ke atas dan orang yang selalu mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi. Ini semua adalah peringkat-peringkat orang-orang yang berbahaya. Jadi untuk jaga kesihatan, untuk mengelakkan daripada kematian pada zaman sekarang ni ialah kita perlu sangat-sangat untuk menjaga kesihatan. Penyakit-penyakit ini membawa kematian jika tidak dicegah dari awal. Oleh itu, kita mesti menjaga kesihatan diri supaya hidup kita terhindar daripada berbagai penyakit. Sikit saya tambah, bagaimana untuk menjaga kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sebenarnya kita perlu mengamalkan makanan gaya piramid. Seperti kita tahu, kalau kita mengamalkan gaya piramid, kita akan kurang mengambil manis, kurang mengambil masin supaya kehidupan kita akan menjadi sihat dan pemakanan kita sihat. Daripada pemakanan, kita juga akan boleh menjaga kesihatan kita. Yang kedua, akibat kita tidak menjaga kesihatan, badan kita akan menjadi lemah kerana kita tidak melakukan senaman seperti jogging, senaman dan rekreasi lain. Seperti panel Megat ada bercakap tadi, kita perlu menjaga kesihatan dengan berjogging, dengan bersukan. Kenapa? Apabila kita berjogging, kita akan keluar peluh. Peluh tu adalah sebenarnya sihat tu badan. Walaupun kita akan jadi penat selepas tu, kita akan jadi tak sihat, macam rasa tak sihat. Tapi sebenarnya itu adalah pertama kali anda bersukan. Jika anda melakukan secara turutan ataupun secara selalu, anda tidak akan merasakan itu dan anda akan merasa badan anda akan menjadi sihat sangat. Dan dalaman anda akan menjadi sihat, itu jantung dan kulit anda akan menjadi cantik kerana peluh keluar daripada kulit anda dan matahari masih kena ke kulit anda. Itulah kenapa kita perlu menjaga kesihatan diri melalui jasmani seperti jogging semua. Yang ketiga, kesan tidak menjaga kesihatan adalah menyebabkan berat badan bertambah akibat makanan tidak seimbang. Seperti saya cakap tadi, kalau kita tidak makan makanan yang seimbang, tidak mengikut piramid makanan dan berapa yang kita perlu mengambil sajian dalam masa sehari, berat badan kita akan berimbang dan tidak sama dengan tinggi kita. Seperti kita tahu, kita perlu mengikut BMI kita sendiri. Kita tidak boleh kurang daripada berat badan dan tidak boleh lebih daripada berat badan. Kurang berat badan mengakibatkan tidak mencukup zat dalam badan, iaitu kita akan mudah jatuh sakit, dan lebih berat badan juga tidak elok, iaitu kita akan mudah juga jatuh sakit. Antara penyakit yang kurang berat badan ialah kita akan kekurangan hidrasi, seperti anorexia nervosa kan, takut makan kan. So kita ada hydration, kurang vitamin. Lepas tu kalau lebih berat badan pula, sakit jantung, lebih berat badan lebih berbahaya kerana mengakibatkan sakit jantung, darah tersumbat, yang lemak-lemak tu kan. Jadi ini adalah kerana kita tidak sering makan makanan yang banyak kolesterol, ini kerana kita sering mengambil makanan yang banyak kolesterol dan kurang mengamalkan banyak vitamin seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kerana makanan sayur tidak disukai oleh ramai kerana rasanya sedikit pahit. Seperti yang anda tahu, makanan kolesterol ni boleh dikatakan semua sajian dalam dunia ni mempunyai kolesterol, tapi kita boleh minimalkan makanan kolesterol tu dengan mengambil portion yang sedikit. Portion yang sedikit supaya kolesterol dalam berat badan kita kurang, dan kita perlu mengambil vitamin dan sayur-sayuran, buah-buahan dengan keadaan yang banyak, tapi tidak boleh terlalu banyak supaya badan kita sihat luaran dan dalaman. Selain daripada itu, kita perlu jika kita tidak menjaga kesihatan rohani seperti beribadah, seperti hilangkan stres. Lalu stres pun bahaya untuk masalah rohani kita kerana
Yalah, seperti anda tahu pada zaman COVID, ramai yang stres kena duduk rumah. Yalah, pelajar yang stres sebab kena belajar online di rumah, pekerja yang hilang pekerjaan, lepas tu banyaklah dengan masalah rumah tangga. Jadi kita perlu mencari inisiatif untuk menghilangkan stres. Cara untuk menghilangkan stres pada setiap orang adalah berbeza. Jadi anda sendiri kena tanya diri anda bagaimana anda hilangkan stres. Antaranya adalah mendengar lagu, beribadah kepada Tuhan masing-masing. Itu adalah cara untuk rohani yang baik. Rohani dan jasmani dalam kesihatan sangatlah penting untuk kesihatan diri. Kalau tidak, kita akan mengalami penyakit-penyakit yang seperti saya katakan tadi. Kesal-kesal ini boleh dicegah oleh beberapa cara seperti melakukan aktiviti seperti jogging yang seperti saya cakap tadi, makanan yang seimbang supaya hidup kita akan menjadi lebih sihat. Kerana sihat adalah lebih penting dari apapun. Kerana sakit lebih baik dicegah daripada disembuhkan. Saya ambil sedikit petikan daripada orang yang pernah saya dengar. Kalau duit kita banyak sekalipun, kita ada berjuta-juta, tapi kalau kita tidak sihat, tak ke mana duitnya. Kerana cuba anda bayangkan kalau anda mendapat 1 juta, tapi anda mengalami pelbagai sakit yang menyebabkan anda tidak boleh bangun daripada katil, selalu pergi hospital. Jadi duit tu tak ke mana pun. Anda kejar, kalau anda sibuk dengan dunia, kejar-kejar duit tapi tak menjaga kesihatan jasmani dan rohani anda, tak ke mana sebenarnya duit tu akan pergi. Akhirnya anda mati tanpa sebab. Itulah yang saya ingin menegaskan di sini. Terdapat berapa akibat kalau anda semua tidak menjaga kesihatan. Hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi itu sahaja yang boleh saya cakap akibat tidak menjaga kesihatan. Saya kembali kepada pengurusi majlis. Okey, terima kasih Nurin. Terima kasih juga kepada barisan panel jemputan kita atas nasihat dan maklumat yang telah diberikan. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin boleh mula untuk menjaga kesihatan kerana mungkin jika kita tidak menjaga kesihatan untuk diri sendiri, mungkin kita boleh jaga kesihatan diri kita untuk orang-orang yang tersayang kerana masih ramai yang di luar sana lebih memerlukan kita. Jadi paling kurang mungkin kita boleh melakukan exercise seminggu sekali seperti yang dikatakan oleh para panel kita, dan juga mungkin kita boleh mementingkan pemakanan yang sihat. Jadi mungkin kita boleh mengelakkan daripada sebarang penyakit dan apa-apa yang buruk terjadi kepada diri kita. Jadi sekian saja itu, kita sudah habis kita punya perbincangan dalam sesi ke pertama. Sekarang kita akan teruskan kepada sesi kedua, iaitu soalan daripada para penonton. Sekarang saya akan bukakan soalan kepada para penonton yang ingin menanya beberapa soalan kepada barisan panel kita. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ada satu soalan untuk panel pertama iaitu Clavia. Soalan saya, apakah itu penjagaan kesihatan dalam bahasa saintifik? Banyakkan anak muda sekarang macam kelirulah dengan pertanyaan ini, penjagaan kesihatan. Dalam bahasa kasar dia lain, dalam bahasa saintifik dia lain. Boleh panel pertama jawabkan soalan saya? Okey. Terima kasih kepada hadirin yang telah bertanya tadi. Apa itu penjagaan kesehatan? Okey. Penjagaan kesehatan merupakan perawatan kesehatan atau penyelenggaraan ataupun peningkatan kesehatan melalui pencegahan, diagnosis, dan perawatan penyakit, kecederaan, kehilangan upaya fisikal dan mental lain dalam diri manusia. Penjagaan disampaikan oleh tenaga kesehatan profesional, pembekal atau pengamal dalam bidang kesehatan bersekutu,
dokter dan pakar adalah sebahagian daripada kesehatan profesional ini. Maafkan saya. Oke, seterusnya saya sambung. Penjagaan kesehatan diri ini sangat penting kepada kita. Hidup dalam keadaan yang sehat sejahtera. Penjagaan kesehatan merupakan cara kita menjaga kesehatan kita melalui beberapa cara yang penting. Yang terutama ialah seseorang itu perlu menjaga kebersihan diri. Contohnya, mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, memakai pakaian yang bersih, serta memastikan kawasan sekeliling rumah itu bersih. Itu adalah perkara asas yang patut kita ketahui. Selain daripada itu, pemakanan seimbang amat penting, terutama makanan yang berzat. Kita haruslah mengamalkan untuk memakan makanan yang kaya dengan vitamin dan mineral yang tinggi. Adalah lebih baik bagi kita untuk tidak mengambil makanan ringan atau tidak memakan makanan segera, karena makanan-makanan tersebut tidak menjamin kesehatan yang sempurna. Seperti kata panel Megat tadi, bahwa makanan-makanan ringan ini lebih membawa kita pada obesitas. Seterusnya, penjagaan kesehatan juga kita boleh gunakan cara seperti bersenam. Karena bersenam ini sangatlah sempurna dalam diri seseorang manusia. Senaman boleh mengeluarkan peluh, oleh itu toksik di dalam badan dapat dikeluarkan dan dapat mengelakkan jangkitan penyakit. Penjagaan kesehatan boleh dilakukan melalui pelbagai cara. Saya akan memberi 5 tips yang ringkas dan mudah untuk kita ketahui untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, sebagai manusia kita memerlukan sekurang-kurangnya 75% air dalam badan. Kita bagi menjamin kesehatan yang baik. Kita perlu minum banyak air putih karena air putih ini adalah air yang baik dan sehat tanpa pewarna. Jangan terima toksik ke dalam badan Anda, contohnya rokok, alkohol, penyalahgunaan, dadah. Oke, yang seterusnya, tidurlah seperti bayi. Mengapa saya berkata demikian? Karena tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesehatan diri lebih dari yang Anda pikirkan. Seterusnya, angkatlah barang dan kerap bergerak. Otot yang aktif adalah sangat penting untuk kesehatan optimal. Karena otot yang aktif dapat meningkatkan tahap hormon seseorang itu. Seterusnya, penjagaan kesehatan juga adalah dengan mengelakkan stres yang terlampau. Sebagai seorang manusia, kita memang sering mengalami banyak masalah. Tapi kita kena ingat bahwa kesehatan adalah yang pertama. Jadi, stres itu boleh mengganggu kesehatan, boleh menyebabkan pertambahan berat badan, dan juga boleh mengundang pelbagai jenis penyakit. Dan yang terakhir adalah elakkan makanan proses. Itulah menurut saya apa itu penjagaan kesehatan, yaitu ia terpulang pada diri kita sendiri untuk menetapkan beberapa cara untuk menjaga kesehatan diri dan untuk orang yang tersayang. Sekian dan terima kasih. Okey, itu dia jawapan daripada panel kita, Clivia. Sekarang kita boleh teruskan kepada soalan yang seterusnya daripada para penonton. Silakan. Okey, saya ada soalan. Selamat sejahtera semua. Okey, saya hendak anjurkan satu soalan kepada panel nombor 2 iaitu Molly Chong. Iaitu soalan saya, bagaimana cara untuk mengelakkan stres atau tekanan yang melampau, sebab pada zaman sekarang, stres dengan tekanan selalu yang dihadapi kepada para remaja zaman sekarang tentang pelajaran atau kehidupan atau pasal keluarga. Boleh tolong jelaskan?
Terima kasih kepada Niti Natasha atas soalan itu tadi. Oke, bagaimana cara untuk mengelakkan stres? Stres merupakan satu tindak balas fisikal dan emosi serta mental seseorang individu. Tetapi setiap individu dia mempunyai tahap-tahap stres yang dihadapi mengikut perbedaan situasi yang dihadapi. Oke. Stres yang melampaui ini mampu memudaratkan kesehatan dan mempunyai risiko yang amat tinggi untuk mendapat penyakit seperti darah tinggi. Individu yang mengalami stres ini perlu mengamalkan 10B seperti yang saya sudah jelas tadi, yaitu yang pertama, individu boleh bertenang. Ketika menghadapi stres, seseorang itu perlu lebih bertenang. Yang kedua, bernafas perlahan ataupun beribadat. Yang keempat, berurut. Yang kelima, berehat sambil mendengar lagu. Yang keenam, bercakap dengan orang yang dipercayai. Yang ketujuh, beriadah. Yang ke-8, kita boleh bersenam. Ke-9, berpikiran secara positif. Dan yang terakhir, kita coba untuk berkata tidak mengapa dan mengikhlaskan segala yang boleh menyebabkan kita stres. Walau bagaimanapun, kaidah 10B hanya boleh mengawal stres kita dalam jangka masa yang pendek. Jadi kita juga perlu mengamalkan kemahiran daya tindak yang bersesuaian dengan situasi yang kita hadapi. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Molly Chong atas jawapan yang anda telah berikan. Sekarang mungkin ada lagi soalan daripada para penonton kita yang mereka ingin anjurkan. Sekarang saya teruskan dengan soalan daripada para penonton. Hai, Assalamualaikum. Saya nak tunjukkan soalan saya kepada panel yang ketiga iaitu panel Megat. Okey, baiklah, saya faham yang kesihatan diri ni merupakan harta yang paling berharga, namun ramai yang tidak menyedarinya sehingga ditimpa sesuatu penyakit yang tenat. Macam Malaysia dikatakan mempunyai masalah obesiti yang serius. Macam 40 daripada 10 orang dewasa yang melebihi usia 18 tahun di negara ini sama ada mengalami kegemukan atau terlebih berat badan, obesiti lah. Jadi saya nak tanya kepada panel, apa kebaikan-kebaikan kita makan makanan yang seimbang ni? Okey, itu saja. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebelum saya meneruskan jawapan yang bertanya, boleh saya tahu nama petanya dan umur dan negeri mana petanya berasal ya? Boleh saya tahu? Okey, baiklah. Nama siapa? Nama saya Cik Zatul Alia dan saya berumur 22 tahun dan saya duduk di Taiping, Perak. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan Zatul, saya panggilkan Zatul. Saya suka pada soalan Zatul yang begitu padat dan begitu padu. Baiklah, soalan jawapan saya akan bagi tahu. Sebelum saya meneruskan jawapan saya ingin mendefinisikan apa itu makanan seimbang terlebih dahulu, boleh? Okey, makanan seimbang ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan. Manusia memerlukan makanan dan vitamin untuk pembesaran dan menjaga kesihatan. Media massa turut memperpururkan pemakanan seimbang menerusi pelbagai program dan penulisan artikel mengenai pemakanan yang sihat ini. Terdapat beberapa kebaikan mengapa perlu makan makanan yang seimbang ialah yang pertama, hadirin sekalian, yang pertama, pembesaran manusia itu lebih sempurna daripada aspek fizikal. Huraiannya, tuan-tuan, tubuh badan menerima semua keperluan zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang kuat daripada kekuatan fizikal manusia. Keupayaan fizikal yang ketara ini menjadikan seseorang manusia itu boleh menjalankan tugas dengan begitu baik dan sempurna. Apabila kalau kita contohnya lah, kalau kita sebagai jadi cikgu, pendidik,
kita dapat mengajar murid-murid kita dengan sempurna. Kita tak adalah lesu, kita akan happy, kita akan gembira. Sebab apa? Sebab kita dapat keperluan zat yang cukup untuk kita menjadikan aktiviti kita ataupun pengajaran kita lebih ceria. Apabila kita ceria, semua orang ceria. Okey. Yang kedua, huraian yang kedua, memberikan vitamin yang cukup kepada badan. Keperluan vitamin yang cukup ini menjadikan tubuh badan manusia itu lebih tahan untuk menghadapi sebarang jangkitan penyakit atau tidak mudah untuk jatuh sakit. Itulah kadang-kadang saya hairanlah kenapa hadirin sekalian ataupun setengah masyarakat tidak sukalah dengan pengambilan vitamin ini. Sebenarnya hadirin sekalian, pengambilan vitamin inilah amalah sesuai untuk badan kita dan kita perlu setiap hari kurang-kurangnya haruslah memakan vitamin. Kalau tuan-tuan malas nak beli pil vitamin ke, belilah buah oren sahaja. Buah oren murah je tuan-tuan, hadirin sekalian. Di tepi jalan pun ada. Baiklah hadirin sekalian, saya harap itu dapat menjawab soalan diberi oleh adik cantik ini, Zatul dia namanya. Baiklah, slogan saya yang kali terakhir ialah hidup sihat, badan cergas. Itulah. Kita patut harap itu dapat menjawab soalan yang semua dan harap dapat hadirin sekalian dapat mengerti. Terima kasih. Okey, sungguh terbaik jawapan daripada Megat Najmi. Jadi lepas ni mungkin kita siapa yang kurang duit tu bolehlah kita beli buah oren untuk menggantikan vitamin yang agak mahal. Jadi sekarang saya akan teruskan kepada soalan para penonton lagi. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak tujukan soalan kepada panel nombor 4 iaitu panel Alif Rahimi. Saya nak bertanyakan satu soalan. Mengapa kesihatan itu sangat penting? Sebab orang sekarang pun kalau kita tengok kat luar sana ramai dah tak indahkan kesihatan ni. Diorang menganggapkan satu benda ni adalah perkara remeh. Kenapa ya? Terima kasih. Terima kasih kepada yang memberi soalan. Okey, saya akan memberitahu tentang mengapa kesihatan itu penting. Kerana ia memerlukan tubuh badan yang sihat untuk bekerja. Pentingnya menjadi sihat agar kita boleh mencari rezeki dengan adanya kesihatan yang baik, bekerja dengan bersungguh-sungguh, fokus, menjadi pekerja produktif. Bayangkan, jika kita tidak mempunyai kesihatan yang baik, aktiviti bekerja kita jadi terganggu kan. Okay. Banyak kerja akan tertangguh. Pastinya majikan tidak mahukan pekerja yang sebegini. Mereka mahu yang pekerja yang aktif. Sebentar ya. Okay, amatlah penting bagi diri kita bila kita sihat. So terlaksanalah dengan baik. Dapat mencari sumber pendapatan, menambah sumber kewangan, melangsaikan segala hutang dan membuat tabungan simpanan di bank. Okey, yang seterusnya pula, sekejap ya. Ada gangguan sekejap. Okey, poin yang kedua ialah sekejap. Sebentar, kejap ya, saya mengalami masalah sikit. Okey, poin yang kedua ialah kita dapat mengelak daripada sebarang penyakit. Okey, kita amat menitik beratkan perihal kesihatan. Ini kerana kita sedaya upaya untuk mengelak daripada ancaman penyakit. Contohnya penyakit kencing manis, sakit jantung, darah tinggi, masalah obesiti dan banyak lagi. Bila pemakanan tidak dijaga dengan baik, maka sesuka hati kita mungkin menghadapi masalah obesiti. Berat badan akan menjadi berlebihan, yang mana melalui obesiti inilah penyakit berbagai bentuk mudah yang akan datang kepada kita. Okey, poin yang ketiga pula ialah dan yang terakhir ialah
Sini umur yang panjang, kesihatan itu amat penting bagi kita kerana kita menginginkan umur yang panjang. Mengikut kajian, orang yang menjaga kesihatan berpeluang untuk hidup lebih lama berbanding mereka yang tidak menjaga kesihatan. Sebab itulah jaga kesihatan sangat penting untuk diri kita semua. Sebab dengan umur yang panjang ni, kita akan dapat capai maklumat, ingin membalas jasa orang tua kita dulu, ingin memberi kesenangan buat orang tua, ingin mencapai impian hidup. Paling penting dengan umur yang panjang, kita ingin memenuhi usia kita dengan membuat amal ibadah secukupnya. Okey, rasa itu saja. Terima kasih Alif Rahimi atas penjelasan yang cukup bermanfaat. Jadi mungkin kita boleh menjaga kesihatan dengan seperti mana yang panel kita telah jelaskan. Jika kita dapat menjaga kesihatan kita dengan lebih baik, mungkin kita akan berpeluang untuk hidup lebih lama. Dan mungkin juga jika kita ada anak-anak di masa hadapan nanti, mungkin kita dapat berikan anak-anak kita keperluan yang cukup dan dengan kehidupan kita yang lama, dan kita sendiri dapat melihat anak-anak kita membesar dengan mata sendiri. Jadi mungkin terdapat lagi beberapa soalan daripada para penonton kita yang mungkin mereka ingin tahu lebih tentang penjagaan kesihatan ini. Sekarang saya teruskan lagi dengan soalan daripada para penonton. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aizat Aikal. So, yang kita dapat tahu, saya nak tujukan soalan kepada panel yang kelima, iaitu Nurin Iliana. Yang saya dapat tahu, kita ada keburukan. So, keburukan menjaga kesihatan. So, apakah cabaran bagi melaksanakan penjagaan kesihatan? Okey, baiklah. Terima kasih Aizat di atas pertanyaan tadi. Apa yang soalan saya kurang dengar? Kata kunci dia. Okey, kata kunci dia ialah cabaran bagi melaksanakan penjagaan kesihatan. Cabaran untuk menjaga kesihatan. Kita tahu banyak sangat cabaran kan untuk menjaga kesihatan ni, ialah banyak sangat dalam zaman sekarang ni. Makanan tak sihat, malas, sikap kan. Sebelum tu saya terangkanlah. Kesihatan ni yang kita tahu amat penting bagi menjamin keceriaan hidup seorang individu. Kesihatan ni merujuk kepada tubuh yang kita mengalami tidak mengalami sebarang masalah. Sihat kiranya, tak ada apa-apa masalah sebabkan rutin kita harian. Kesihatan ni bukannya jaga sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Kita perlu menjaga setiap hari supaya sihat. Seperti cakap tadi, terdapat beberapa langkah kesihatan yang perlu dijagakan. Jadi, apakah cabaran agaknya kan yang berlaku? Cabaran lah untuk kita sendiri manusia menjaga kesihatan. Jadi, saya tahu sukar untuk kita menjaga kesihatan. Jadi, kita perlu tahu sukar juga untuk kita kesihatan. Kalau kita tak tahu apa-apa pasal dia. Kalau kita contohnya, kita manusia tak tahu apa-apa. Apa tu jaga kesihatan? Jadi, macam susahlah untuk kita tahu. Sebab kita tak tahu ilmu untuk jaga kesihatan. Ibaratnya kita hendak melawan musuh tapi tidak memahami sebab dan cara untuk bertindak. Okey, antara kaedah yang dapat diambil kalau untuk jaga kesihatan ialah melakukan pemeriksaan kesihatan berkala. Sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Sebenarnya ni penting tau. Untuk kita tahu kondisi badan kita. Kalau kita tak jaga kesihatan, kita perlu tahu kondisi badan kita dan penyakit kita ada. Kadang-kadang kita ni macam, saya sihat, saya tak ada apa-apa sakit pun. Tapi sebenarnya dalam badan kita ada sakit yang kita tak rasa, tak nampak, dan sakit tu akan datang pada waktu yang tua. Kata panel Megat Najmi, jadi kita lebih baik kita mencegah, kita baik mengubati sebelum dapat.
Pemeriksaan begini mampu mengesan penyakit ketika masih pada peringkat awal seperti contoh kata mencegah baik daripada merawat seperti saya kata tadi. Oleh itu, sebelum apa-apa yang tidak diingin berlaku, lebih baik kita melakukan tindakan awal pencegah. Selain itu, kita susah untuk menjaga pemakanan kita. Seperti saya kata tadi, pemakanan kita macam mana nak cakap ya, kita susah nak ikut piramid makanan. Yalah, nak ambil sikit sini, sikit sana, sikit sana. Tapi sebenarnya pemakanan ni untuk kita sendiri. Yalah, kalau contoh kita ambil lemak yang berlebihan, badan kita akan sakit. Itu akan mendapat darah tersumbat. Siapa yang susah? Diri sendiri yang susah. Jadi sebenarnya diri sendiri yang kena ambil pemakanan yang seimbang. Pemakanan ni penting untuk menjaga kesihatan yang baik. Seperti saya kata tadi waktu isi saya, kesan negatif kalau kita jaga pemakanan macam mana kan. Kita haruslah mengamalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat dalam kehidupan. Pengambilan makanan mengikut piramid makanan sangatlah disarankan oleh pakar kesihatan bagi menjamin tahap kesihatan yang baik dan berurusan. Diet yang seimbang dapat memastikan tubuh seorang itu memiliki zat yang diperlukan. Kalaulah kita kita tak jaga kesihatan kan, kalau kita pergi cek seperti yang saya kata tadi, kita kena pergi pemeriksaan kesihatan. Apa yang doktor paling sarankan lah, jaga pemakanan, diet yang seimbang, jaga pemakanan, diet yang seimbang. Pergilah ke mana-mana doktor sekalipun, itu yang utama selain daripada senam. Yang kedua adalah bersenam. Okey, selain itu saya kata tadi senaman. Senaman ialah pada zaman sekarang ni kita sibuk bekerja, belajar, sampai bersenam tu macam malasnya. Ramai orang menganggap tak apa, aku pergi kerja, saya pergi kerja, saya pergi belajar. So itu dah kira bersenam. Salah sebenarnya. Bersenam ni lain daripada perbuatan yang itu hanya membantu sedikit senaman, tapi kita perlu melakukan senaman. Paling kurang 2 atau 3 kali seminggu supaya tubuh badan berfungsi dengan baik. Yalah, bila kita bersenam seperti saya kata tadi, kita akan keluarkan peluh yang elok untuk jaga kesihatan tubuh badan kita dan kulit kita. Sebenarnya kulit kita ni perlu mengeluarkan tubuh badan, walaupun orang kata keluar peluh melekit, tapi sebenarnya itu elok, dikurangkan toksin dalam badan kita. Yang ketiga, cabaran ialah amalan minum air kosong. Mesti ramai dalam dunia ni yang susah sangat minum air kosong. Ialah sekarang ni air sekarang viral, boba, Sloopy, bagai-bagai lah yang sedap-sedap, yang sedap lah untuk diminum kan. So air kosong ni dipandang remeh, dipandang remeh oleh orang yang oleh kita sendirilah. Jadi amalan minum air kosong ni perlu dititik beratkan bagi menggantikan cecair yang telah hilang dalam badan. Tekanan juga dapat dihilangkan melalui minum air kosong dan senaman yang seperti tadi. Yalah, cuba bayangkan kita minum air kosong kan, supaya haus kita hilang. Lepas tu sebenarnya kita berehat, minum air kosong, tekanan kita hilang. Oleh itu kita perlulah menjaga kesihatan yang baik. Malaysia hendaklah mengamalkan senaman yang konsisten supaya badan kita lebih baik. Yang keempat, rehat dan tidur. Sekarang ni ramai orang yang suka tidur lambat. Semata-mata untuk siapkan lagi-lagi pelajar lah kan, siapkan assignment. Betul, assignment tu penting, tapi kita perlu tidur dengan lebih awal. Tidur dengan awal. Jadi macam mana caranya pelajar hendak tidur awal? Ialah dengan membuat assignment awal. Membuat assignment awal supaya kita dapat berehat dengan sempurna. Okey, untuk pekerja pula, macam mana hendak rehat awal? Ialah dengan melupakan stres di pekerjaan dan apabila balik ke rumah, rehat. Rehat secukupnya untuk hari yang esok. Apabila kita rehat dan tidur ni adalah ubat yang mujarab untuk menjaga kesihatan. Kita ni digalakkan tidur tidak kurang dari 8 jam sehari. So kita kena tidur betul-betul 8 jam. Kalau tak cukup 8 jam, bukan 8 jam maksud saya dari pukul 5 pagi sampai ni, cukup 8 jam. Salah. Dia ada rutin jam dia sendiri, iaitu pukul 8 malam sehingga 8 jam esoknya. Itu paling penting untuk kulit yang cantik. Kalau pergi ke treatment muka ataupun apa-apalah kan, dia akan menyarankan apa? Tidur lebih awal supaya eye bag, muka kita jadi cantik. Individu yang tidak mempunyai rehat yang cukup akan merasa letih
dan mudah jatuh sakit. Malah tidak dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti yang dilakukan. Saya pernah mendengar lah orang kata, kenapa kalau kita tidur lewat, contohnya hari ni kita tidur pukul 5 pagi, esok kita akan mengalami kesukaran untuk tidur sebab kita dah tidur secara 5 pagi tu banyak hari tau. So dia akan ikut. Makin lambat kita tidur, makin lambat rutin untuk tidur tu ni. Jadi kena tidur awal. Lepas tu kalau cuba bayangkan pekerja dan pelajar, kalau kita tidur lewat, apa jadi esoknya? Jadi lesu, jadi lemah untuk mendengar apa yang guru bercakap. Dan akhir sekali apa yang jadi? Markah pekerjaan kita tertangguh, markah pelajar tu bermasalah. Betul tak? Okey, sebagai kesimpulan, walaupun apa cabaran yang kita perlu hadapi, kita perlu tempuh untuk jaga kesihatan. Kesihatan ni bukanlah perkara yang remeh-temeh untuk kita, remeh-temeh. Sebab dia adalah sangatlah penting untuk kesihatan kita dan kehidupan kita. Kesihatan ni sangat-sangat penting. Saya tegaskan, sangat penting dalam kehidupan. Oleh itu, sudah sampai masanya untuk kita mengambil berat tentang kesihatan diri. Tiada cara lain untuk kekal sihat selain mengubah gaya hidup harian agar tahap kesihatan semakin meningkat dari sehari ke sehari. Okey, yang saya tadi cakap tu adalah fizikal. Saya sikitlah saya sambah untuk rohani. Ramai yang sekarang ni menganggap kesihatan fizikal dia lagi penting daripada rohani, seperti cakap tadi. Rohani, kalau cuba bayangkan kita sihat luar tapi kita stres dalam. Kita kita macam beribadah berkurang, ialah stres kan. Jadi sebenarnya tak elok juga. Banyak kes-kes zaman sekarang ni yang bunuh diri, bunuh orang, semua sebab stres dan rasa tidak menghargai diri sendiri. Jadi berbagai cara boleh menghilangkan stres, seperti yang mana panel bercakap tadi, seperti yang saya cakap tadi. Stres juga penting. Jadi kesihatan diri termasuk daripada rohani dan jasmani. Jadi itu sahaja yang saya boleh sampaikan. Terima kasih Nurin Iliana. Saya bersetuju dengan pendapat Nurin Iliana di mana penjagaan stres tu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengelakkan kita daripada tekanan-tekanan yang mungkin membawa keburukan kepada diri kita sendiri. Jadi dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel jemputan kita atas maklumat dan nasihat-nasihat yang telah diberi. Saya harap maklumat-maklumat dan nasihat yang telah diberi dapat memanfaatkan kita sebagai masyarakat. Mungkin nasihat-nasihat yang telah diberi kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi itulah, mengambil kesempatan ini saya ingin menyeru untuk semua rakyat menjaga kesihatan kerana sekarang ni tengah pandemik COVID-19. Jadi saya harap kita sama-sama dapat terus menjaga kita punya kita punya SOP dengan baik. Itulah, kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Okey.